Pergi cari kapun lah. Kapun yang mana dak weh nama soleh weh kan. Ustaz suruh saing dengan soleh pula ni. Apa ya? Nak jadi baik. Dak, soleh makna orang baik itulah. Tak kira dia nama gapo pun. Walaupun dia nama Ayu, dia nama Yaakob, dia nama Suding ataupun nama gapo sekalipun. Asal kata dia orang baik, jaga amalan semaya tak tinggal, puasa baik, jagakan aurat, jagakan benda-benda hak nak jadi asil dalam rumah tangga dia tu, dia tak ambil hak haram. Tu soleh dah tu. Karena orang jaga diri dia dari benda haram dan dia tak tinggal perkara-perkara tanggungjawab wajib atas dia. Orang soleh. Sayang orang macam tu. Kita bersahabat dengan sahabat kita orang baik-baik. Moga-moga jeliru. Terduk dengan dia lama-lama rasa malu juga. Nak buat benda-benda tak baik, nak kecek tak tukar lu dah. Moga orang baik. Contohnya kita duduk dengan saing kita hak sesama kita. Kita duduk saing ada ni, orang ni pun lebih kurang kita juga. Ada mayat, dak katik kena tak mayat katik. Ada kelipah harta hak tak kena dengan hukum Tuhan, nyambiknya gomo berlaku. Bila kita duduk dengan dia, jadi biasalah dia buat jahat, kita buat jahat. Tapi bila kita bersaing ataupun bersahabat bersama dengan orang baik-baik, nak kecek sepatah dua kerencai juga. Kamu ustaz dah dapat tu. Malah nak apa ni nak sell orang tino. Sebab apa? Tok guru ada di meja nu. Dia duduk angkat teh. Dalam angkat kedai tu tok guru ada meja sebelah. Dia tak ada duduk sekali-kali tok guru duduk meja sebelah tu. Ada minum teh ke? Ada orang bujai lalu sama-sama wei tegur orang bujai. Ni bila tok guru ada tak gamak gak nak wei malu gak tok guru. Walahai dia tak duduk sekali lagi dia ada dah sifat malu. Apatah kalau dia duduk sekali bercampur gaul dengan ratik. Ya ada perubahan. Daripada dulu tak kerencai, daripada dulu tak malu buat maksiat, buat deraka kepada Allah. Bila ia bersahabat, ia berkawan dengan orang yang baik, orang yang soleh, nak buat satu dosa, satu maksiat, nak tinggal benda-benda hak diwajib atas dia, macam mana nak tinggal semaya, nak tinggal benda tanggungjawab atas dia, rasa malu juga. Ni antaralah ulama kata kita nak dapat ubah diri kita, nak diri kita ubah kepada jalan yang baik, utamakanlah kita dengar perkara agama serta kita ada azam. Yang kedua, kita kena bersahabat. Saing kita ni ada saing hak baik seorang. Bukan kata kita ni tak sewi saing hak tak baik, bersaing berlaku. Cumanya hak saing tak baik tu bimbang-bimbang takut dia tarik kita kepada jalan tak baik. Dalam saing kita ramai-ramai ada katik hak baik. Ada hak comel katik pada arah agama lah, pada arah agama dia ada juga kadang-kadang baik, tapi baik kau lain kan. Dia ni tak kata kau orang baik tak curi harta orang, tak ambil, dia tak tipu orang, kecek betul nah dia ni baik dak itu dak juga mai tak baiklah tu, main dak belaka gitu, dak curi, dak tipu, kecek betul, dak mai, dak boso, tak baik macam tu. Makna kata tak sungguh baik dia tu, pisah hak baik sungguh tu. Itu di antara lagi pula ada ulama kata yang ketiganya, kita ada latih di dalam umur hidup kita tiap-tiap hari ni di tempat-tempat yang baik dengan agama, saing kawan kita orang baik, dan kita duduk tempat-tempat yang baik. Maka tempat yang baik mana? Masjid lah, masjid, surau, balasah, kita panggil apa? Jumaah. Bila kita pergi tempat yang baik, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, beri keberkatan kepada kita. Ini masuk dalam kata kita nak ubah diri kita, nak ubah sikap kita kepada jalan-jalan yang baik. Alhamdulillah. Ini nak ayat kata sebut dalam hadis Nabi SAW saat ni, manusia hamba Allah Ta'ala ni apabila ia melakukan kesalahan maka digoris ataupun dititik di atas muka hati titik yang hitam. Maka bila ia tarik, ia taubat, ia istighfar daripada maksiat tu, ia taubatlah, hatinya akan kembali suci dan bersih. Dek tu kita kena taubat semua. Hari-hari kena ada istighfar. Amalan istighfar hidup. Tiap-tiap kali lepas pada semaya 5 waktu, paling tak ada. Paling kurang 3 kali, paling kurang 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulama dulu kalau dalam hal dia melakukan istighfar tu, dia istighfar berkali. Bimbang apa tu? Ya bimbang takut istighfar kali pertama ada ria, istighfar kali yang kedua ada ujub, istighfar kali yang ketiga ada takabur. Habis tu ya istighfar tak gaduh-gaduh. Astaghfirullahalazim. Dia kata gitu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
aku istighfar kali pertama saat ni nak nunjuk-nunjuk kat orang apa, tak ada ikhlas apa. Astaghfirullahalazim. Istighfar tak susuk. Sama-sama istighfar, berpanjangi hidup di dalam istighfar. Bimbang apa? Bimbang takut kita duduk dalam salah. Dalam hak istighfar sekalipun, bimbang takut dengan sebab istighfar kita sebut saat ni, ada lagi dosa capur lah tu. Kerana boleh dosa? Dah kita istighfar tak ada kerana Allah. Istighfar nak nunjuk atau kita juru, istighfar nak demo dengar kata kita ni hebat. Jadi tak ada kerana Allah. Ada dosa. Dalam hak istighfar tu pun ada lagi capur-capur dengan dosa. Habis tu kena istighfar sama. Ni, hati kita tiap-tiap kali buat dosa, hitik-hitik ada di atas muka. Maka cara kita nak membersihkan hati kita ialah istighfar, taubat. Kembali kepada Allah. Bersihlah hati kita. Tetapi apabila ia kembali melakukan kesalahan, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya. Ni. Makan buat dah istighfar pula. Dia buat pula. Tu panggil kembali gi buat pula maksiat deraka kepada Allah. Maka titik hitam itu akan bertambah. Ya naiklah. Kau berlapis dah. Kadang-kadang hak jadi kerah ni, buat dosa, salah dengan Allah, tak istighfar pun, hari-hari buat dosa. Ni tambung ni, bersusung-susung, bertindai-tindai kita panggil. Makan dosa dah. Istighfar dah, tak ada istighfar langsung, buat pula hari ni, esok buat pula. Istighfar ada tak? Taubat ada tak dalam hidup dia, dalam hari-hari? Amalan hari tak ada langsung. Maka ini menyebabkan bertambah-tambah, bersusung-susung dalam hati. Jadi tebal. Bila kau tebal tu gak ialah mana? Sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Jadi penuh lah. Karak tu jadi penuh di atas muka hati. Penuh. Hak duk muka hati kita ni asal suci, fitrah, bersih, kelik. Buat dosa, tambung. Titik hingga sampai penuh atas muka hati. Dan inilah dinamakan ar-rana. Ran bahasa kita gapo ran, ataupun dipanggil kata karak. Karak di atas muka hati kita, karak. Tu panggil ran. Maka di hati yang disebutkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam firman-Nya, seperti yang tersebut di dalam hadis di atas yang bermaksudnya gapo? Sekali-kali bukan demikian seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, sebenarnya apa yang mereka melakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutupkan hati mereka. Ya, tiap kali buat dosa Allah titik, buat dosa Allah titik, istighfar pun kedak, basuh pun kedak, menyebabkan kau banyak balas mana Allah Ta'ala sebut di dalam Quran tadi, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu Tuhan sebut lagu tu dalam Quran. Tiap-tiap kali buat dosa Tuhan titik. Gitulah juga disebut dalam hadis. Inilah perlu kita duk dalam ingat semua, dalam jaga dan ambil tahulah, ambil berat lah. Bukan sekadar kata kita dengar lepas-lepas gitu dak. Ambil, orang panggil ambil mengamal, praktik. Ambil amal dalam hidup kita. Istighfar banyak-banyak. Hari ni kita dengar semua dah kelebihan istighfar ni bagi. Utama kali Allah hapus dosa. Yang keduanya Allah sempurnakan hajat-hajat kita. Lebih-lebih lagi kita beramal dengan sayyid istighfar. Dia panggil sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah comel sangat. Ulama kata kita baca Allahumma anta rabbi, saat ni orang panggil penghulu istighfar tu. Sekali kita baca menepati sama dengan kita baca istighfar yang lain 1000 kali. Ni kelebihan orang panggil sayyid istighfar ataupun penghulu istighfar. Kita baca dia sekali sama dengan kita baca hak lain 1000 kali. Kelebihan dia. Amal lah. Hak mana ingat dah, amal tiap-tiap kali, pagi 3 kali, pagi-pagi lepas pada subuh ataupun pihak kita nak tubik kerja ke pukul 8 ke 9 nak pergi kerja sikit baca boleh 3 kali.
Tapi biar nak pergi kerja tak ada nak amal. Pakai lepas pada subuh tu dah lah kita jaman kita duduk tah jadah ni mudah sikit nak ingat. Mudah sikit nak baca. Jaman itu bangun daripada jadah payah dah nak istighfar. Payah dah nak sebut nama Tuhan. Bila kita bangun daripada jadah payah. Masa kita duduk tah jadah tu. Cahtulah tu baca. Lepas tu petai lepas ada asar, bacalah. Lepas ada kita wisale apa waktu kau ni, wirid lebih kurang. We ada dalam wirid kita tu sayyid istighfar, baca 3 kali. InsyaAllah kata ulama, mana-mana orang yang amal 3 kali pagi dan 3 kali petang, dia tak akan mati kecuali mati dia bawa iman. Mati dalam iman kita panggil. Allah jaga iman dia. Dengan sebab apa? Dia jaga. Dia jaga istighfar tu, penghulu istighfar. Amalah. Itu membersihkan hati kita daripada karakter-karakter yang hitam ada atas muka hati kita yang kita duk salah ni lah, salah mulut, salah lidah, salah kaki tangan, mata lingo. Dengan tempat salah tu jadi dosa tu lah jadi titik hitam tu lah cemakan hati kita. Cara nak membersih istighfar, taubat. Tu hadis yang diriwayat daripada Imam At-Tirmizi yang kita dengar saat ni. Hati yang sakit teruk sangat susah untuk diubati. Begitu sungguh weh. Bila hati kita teruk dah, maksud hati teruk makna orang ni melakukan dosa yang biasa bagi dia. Buat dosa yang biasaan bagi dia. Biasa ya. Kecek hari-hari, ngata kat orang hari-hari, curi harta orang, tipu dalam nego, tipu dalam kerja. Sepatutnya barang harga panggil kata timbengi lah, kita panggil timbengi ni, tipu harga kilo, tipu timbengi, itu semua masuk dalam kata kita melakukan dosa. Bila tiap-tiap hari kita buat, nak hari kita duk melakukan kesalahan, silap salah dengan Allah ni, menyebabkan susah sangat kita nak berubat. Dengan sebab apa? Teruk dah hati kita. Orang panggil kata kalau laksana hospital kau ICU lah. Duduk dalam ICU berat dah tu. Hati yang sakit teruk sangat susah untuk diubati. Samalah halnya dengan penyakit yang sudah terlalu teruk. Begitulah laksana umpama orang yang sakit teruk duduk dalam hospital. Bomo tak jamin supaya amal, bomo suruh klik baca Yasin. Ayah nak berubat lah. Maka sangatlah susah untuk diubati ataupun dirawat. Namun peluang untuk merawatnya masih ada, tapi walau bagaimanapun asal kata nyawa kita duk napah. Sekalipun kita kata kita ni banyak dah dosa, teruk dah masa dulu, tak boleh nak bergaduh dah agak-agak ni, jangan putus harap. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita dengar dalam satu hadis sahih Nabi sebut cerita cerita orang bunuh orang 90 milion orang tu. Orang bunuh orang ni berat dosa ni. Kita duduk dakwa tu, aku teruk lah dosa tu, tak apa dah dosa aku, tak ada harap. Biasa bunuh orang siapa 90 orang. Tak biasa lagi omong kita ni. Cuma curi gitulah, ada silap curi harta orang, ada silap ngata kat orang, bunuh tak biasa ni. Nabi sebut dalam cerita satu hadis sahih, orang bunuh orang 99 orang. Akhirnya Allah apung dosa dia. Dengan sebab apa? Betul-betul dia sesat. Dengan sebab dinasihat oleh orang ulama seorang, kalau mu benar-benar nak taubat kepada Allah, mu pindahlah daripada tempat mu duduk ni. Kalau mu duduk sini, orang terkenal kata mu ni ahli maksiat, mu ni tangan bedil lah kita panggil dia ni kok. Mepun. Orang terkenal kata mu ni mepeng ni. Mu nak berubat payah, nak taubat payah. Bila mu nak taubat mu baik, dia kata kok mana akan sepiyah ni, kok mana akan sejik. Lalu tu ulama kata gini, mu jangan duduk kampung ni, mu pindah pergi duduk kampung lain, hijrah kampung lain. Bila mu hijrah kampung lain, mu duduk lagu mana, tulah mu. Bila dia pergi duduk kampung lain, dia ubah diri dia jadi baik, pakai sepiyah, duduk sejik, surah sakmo, maya Jumaat tak tinggal. Itulah dia. Hak dulu dak dah, dia taubat dah. Maka Allah Taala terima segala salah silap dia. Tu dalam hadis Nabi sebut. Pas kita biasa pak tangga tumo dosa. Dah bila dak apa tangga tumo, jangan putus asa. Jangan putus harapan daripada rahmat Allah. Salah sikit sebanyak hak kita. Walau a'las sama katanya. Kalipun dosa hak kita buat ni siapa di langit tu. Kalau tambungnya, siapa di langit banyaknya, sekalipun rahmat Allah lebih tinggi, lebih luas pada tu lagi. Jangan putus harapan.
Jangan tipu di syaitan 2 kali. Syaitan yang tipu kita untuk buat dosa, kita salah dah situ, kita turut dia. Syaitan mari tipu pula, syaitan kata mu tak ada harap dah, mu jeng dah mu tu, berat dah mu, Tuhan tak apung dah dosa mu tu, pakat buat dosa terus lah. Syaitan kata kita pun ya lah, ya tak ya dah kita pun pakat dosa terus. Tu panggil orang ni kena tipu di iblis syaitan 2 kali, kena tipu. Kali pertama masa dia buat dosa, kali yang kedua masa dia putus harapan daripada rahmat Allah. Jangan 2 kali lah. Orang beriman Nabi kata dia tak akan disengat oleh binatang yang bisa di dalam lubang yang sama kali yang kedua. We kena sengat sekali sudah. Kita seluk lubang ni, dia katakan lubang burung titik ataupun burung kakak nak ambil telur, nyata di senduk. Taduklah senduk. Mari 2 minggu pula hingga dah tu, nak tangan tadi senduk tu, nak pergi seluk pula lah lubang yang sama. Tu orang beriman tak jadi gitu. Orang beriman ya sekali ya perik dah. Tu orang beriman. Nabi kata orang beriman dia tak akan diketik oleh binatang bisa daripada lubang yang sama. Gitulah. Mana hati bila di teruk sangat ni, sekadar kata payah nak berubat, tapi bukan makna tak ada harapan. Jangan putus harapan. Selama mana nyawa kita duk menapah, kita duk hidup ni, harapan ada, luah lagi untuk kita. Ya bilanya masa habisnya, masa kita duk masa di awal kata roh kita duk di ghargharah. Innallaha la yaqbilu taubah ma lam yugharrir. Allah Taala tak akan terima taubat. Allah akan terima taubat selama mana nyawa kita tak duk dilekung. Allah Taala terima taubat kita selama mana nyawa tak duk dilekung. Lekung ni ghargharah. Ghargharah lah ke mana? Selama nyawa duk, orang panggil, orang tua panggil letih lah, letih. Gila tengok nu, cikmu letih dah nu, tak kabar dah nu. Masuk tengok, buka tabir tengok duk bunyi. Mata duk kerah. Tu ghargharah. Masa tu taubat lah mana pun. Ataupun sesar teriak hingga sampai tubik air mata darah, takkan diterima dah oleh Allah. Habis dah. Tuhan katuk dah itu taubat. Masa ni dah lagi. Masa kita sihat lagi ni. Nyawa duk jeliga dalam tubuh orang bersarak kita segenap seni tulang tu, nyawa duk jeliga lagi. Maknanya apa? Pintu taubat masih lagi buka luas untuk kita bertaubat. Taubat semua. Ini perlu buat untuk kita ni merawat, masih lagi ada perubat hati kita. Pintu taubat masih lagi terbuka untuk menerimakan siapa saja yang benar-benar mengharapkan keampunan, kata Tuhan kita. Selama mana kita ni benar-benar nak harap, kata ya Allah, Tuhan ni sangat murah. Tuhan ni baik sungguh dengan kita. Sebut dalam hadis kudusi ke. Hadis kudusi Nabi sebut Allah Taala nak lafaz daripada Nabi tapi makna daripada Allah. Allah Taala nak kepada hamba dia ni, kiranya kalau hamba masuk berjalan, Allah berlari, laksanalah ibarat banding ni. Kalau kita hamba masuk sejekal, Allah sedepa nak kita. Tuhan nak sama-sama kepada kita supaya kita ni kembali kepada Allah. Kembali dengan mana? Taubat, istighfar, tinggal benda haram, melakukan mana tanggungjawab kita melakukan perkara-perkara wajib, gitu. Selama mana orang tu harapan keampunan dari Allah, insya-Allah Tuhan beri. Hati yang bersangat kotor masih dapat dibersihkan. Dan penyakit yang teruk masih boleh diberi penawar asalkan pesakit bersedia untuk dirawat dan diubati. Gitu. Asal kata kita ni sedialah prom untuk nak berubat. Malam ni. Malam ni kita dengar. Kalau kita dengar betul-betul dengar, lepas-lepas dengar. Duk royak gapo ustaz ni dengarlah ustaz. Makna apa? Kita tak ada buat persedia tak ada buat persedia untuk nak dengar dan untuk nak ubah hati kita. Kalau betul-betul kita dengar malam ni habis kurang setengah jam lebih ni kita dengar untuk nak gapo ni? Untuk dengar, moga-moga Allah Taala beri kemudahan, kita panggil taufik, kekuatan, hidayah dan beri berasa hati kita tu nak ubah diri kita. Daripada dulu banyaknya dosa, daripada dulu banyaknya tak tanggungjawab, sekarang ni kita nak ubah sikap kita. Tu orang panggil orang ni buat persedia buat persedia untuk nak ubah, untuk nak perubatkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Asal kata no, jangan kata tak ada harapan dah, habis jalan dah, teruk dah, Tuhan tak apa dah. Orang ni tak ada no. Bila tak ada no, berat betul mana? Lah ni tak ada ha. Lah ni masa kita duduk di dunia tak ada ha, esok boleh buat pula dosa.
Berusaha makan nasi kenyai betul juga. Makan nasi kenyai tidur je negara esok pagi buat dosa boleh. Dah boleh buat, tak ada masalah. Bila masalahnya? Bila mati tu masalah. Tarik nyawa orang, habis kali gu. Mata yang dikati tu kok. Celek mata kaca, tengok sekali lagi. Gelak gelemak dah. Bikas-bikas nak bangun, tapai di, papai. Tengok tubuh, ada kain putih duduk selimut. Satu jeng lah. Satu habis masa lah. Nak kata apa tak boleh lah. Dah. Jadi masalah ni, masa kita hidup lagi ni, peluang lah untuk kita ni. Betul. Baiki. Dan buat persedia untuk nak ubah hati kita. Kita panggil nak berubah lah. Hati kita hak ada penyakit itulah. Hak tak penyakit, Alhamdulillah. Buat baik lah. Hak ada penyakit, kita nak berubah ni. Supaya kita bersih hati kita daripada penyakit teruk. Asal kata kita buat persedia untuk nak berubah. Dan sudah menjadi satu kepastian. Pesakit terpaksa menjadi pantang larang. Ya bahasa dia. Bila kita nak berubah. Bomo royak atau barang tak boleh makan ni. Patai ni. Demo ni nyakit darah tinggi ni. Bila nyakit darah tinggi, boleh bagi daging-daging ni tak slow-slow lah dulu. Kambing-kambing jauh sikit, tak sarup masuk dekat hangat kambing-kambing tu. Kawan ni wahai makan kambing, wahai gula, wahai daging. Jenis-jenis lemuk je suka sangat. Tapi dah yang menyakit ada. Bomo royak tak kena patah. Maka kita orang jadi sakit ni, orang pesakit ni. Kita orang duk sakit ni. Kena dengar nasihat bomo. Kena dengar bomo nasihat kata tak boleh makan bagian ni. Kena jauh ni. Jangan minum sangat benda ni. Jangan ada buat benda-benda gini ni. Juga sebab apabila kau buat pula, nyakit jadi kau teruk. Kau merebak. Kau teruk, kau sakit. Kita dengar nasihat. Dengar nasihat. Sebab apa? Sebab nyakit zohir. Tak? Ni, buat kita ni, hodok sakit darah tinggi, kecing manis, tak? Bila kita pergi klinik, pergi bomo ada dok lagi ni, suruh patah. Aduh mata mau kata patah hok ni, patah hok tu, patah hok ni. Makan ubat pian tu, pian ni. Kita ikut dak cara bomo royak. Ikut. Turut berlaku. Tapi untuk nak perubah penyakit hati kita, ustaz atau kena patah go ni, kena jaga go ni. Pian ni kena amal gini, masa ni kena baca go ni. Amal tak? Tu tak tahu lah tu. Jadi kita hak bomo klinik, kita ikut sangat-sangat. Tapi bomo untuk nak perubah hati kita ni, tak tahu lah tu masing-masing. Hak ikut-ikut lagi, hak tak ikut, bila nak ikut. Bila kita nak perubah hati kita, tu tanya hati masing-masing. Pasal kita ni ada dua nyakit. Nyakit zahir, pasal ni lah. Nyakit kencing manis, nyakit kau, nyakit darah tinggi, sakit lutut lah ni, nyakit covid. Itu nyakit apa? Zahir. Nyakit sekali lagi batin hati kita untuk kita perubah. Ni bahasa kita lah. Bila kita ni duduk masuk dalam kata orang sakit untuk nak perubah, bahasa dia lah kita kena ada patah, kena ada jaga di kita. Bahkan terkadang terpaksa untuk dibedah. Apa bedah? Bedah ni panggil patat bahasa saya. Ataupun bahasa putih panggil operation. Untuk nak bedah diri kita. Orang nyakit ni tak boleh ni. Kalau kau taruh daging tumbuh ni, kau besar dalam perut. Kalau kau taruh nyakit maring ni akan orang panggil kata jadi kau melarat kata. Kena buat kimbo, buat gapo rak. Mama kata kena bedah, kena belah, kena buat tubik penyakit. Terpaksa kita pun rela, saing. Mama kata kena belah lagu mana? Belah, saing. Kena tebuk tekak, kena tebuk perut, saing mata. Pasal apa? Nak buai penyakit. Nak buai penyakit yang ada dalam diri kita. Ataupun dipotong sebahagian daripada anggota. Orang nyakit kecing manis. Mereka kata ibu kaki ni teruk dah ni. Anak keliking ni nampak habis dah biru dah tu. Darah-darah tak berjalan dah tu. Orang kata kalau tak kerak keliking ni, sikit lagi yang melarat naik sapa di tumbik kaki ni. Sapa di kecil kaki ni. Habis 5 jari. Bomo royak gitu ya dengar nasihat bomo. Dengar. Kerak apa gerak keliking. Duduk 2 minggu kelik nampak ada pak dah, hak 5. Jari kaki ni ada pak dah. Yo klik nasihat pula kat saya, mungkin gigi. Kalau mulak ni teruk ni tengok aku kerak ni, hingga dah ni. Yo pesai pula dah kat saya suruh gigi kerak hati. Muduk taruh gini gigi kerak pakai lutut mula tak boleh berjalan terus. Ni nak royak kata terpaksa sampai tangga tu. Begitulah cara kita nak perubahkan penyakit-penyakit hati kita. Kadang-kadang kita kena hak dip bahasa saya panggil. Kena hak dip. Hak kita duk buat gini potong terus.
Potong terus. Sekalipun nafsu kita duk kena, nafsu kita duk cok, nafsu kita duk buat hari-hari, tapi dah perkara ni salah dengan hukum Allah, hak dik terus, lawan terus. Gitu cara dia. Kalau tubuh badan kita yang kasar ni, kalau tubuh badan kita yang kasar ini ditipu oleh sebarang penyakit, tentulah kita akan segera mempubati, ya, segera menemui doktor untuk mendapatkan rawatan dan nasihat. Ni pokoknya asal ni lah. Bila kita ni menyakit tubuh kita, mata, kaki, tangan, perut kita dia jadi gelegak 3 hari ni, berak 3-4 hari dah, katakan gaduh-gaduh kita bertemu dengan doktor, dengan bomo. Apa tu? Supaya bomo cek kata nyakit gapo, sakit gapo ni. Nasihat bomo, nasihat kita gapo ratik untuk kita nak jaga diri kita daripada sakit perut, ataupun jaga diri kita daripada COVID lah ni. Kena pakai mask, kena basuh tangan. Kita dengar nasihat bomo tu. Kena dengar nasihat bomo. Habis tu antaralah kita ni ada hakikat dan syariat. Ma'rifah. Hakikat sebenarnya Allah yang kuasa. Makhluk lemah tak ada mempunyai kuasa. Walaupun COVID tak COVID pun semua lemah belaka. Tapi kita ada satu lagi orang panggil syariat. Syariat disyariatkan kepada kita hamba Allah, kita umat Nabi, kita kena jaga syariat. Bila berlaku nyakit lah ni, bomo nasihat kata kita nak mengelak diri kita daripada penyakit COVID, jangan kita tubik luar, kena pakai mask, kena duduk jarak jauh, bimbang takut orang yang duduk dekat dengan kita tu ada penyakit COVID, jakit apa kita, tak? Kena basuh tangan, kerana tangan kita kadang-kadang pergi tempat ada kuman-kuman menyebabkan kita tak basuh tangan, pergi jepuk makan masuk dalam mulut kita jadi sakit. Ini syariat. Habis tu ini masuk dalam kata sunnah Nabi juga SAW, kita jaga diri kita daripada borak tu. Mungkin makna kata Tuhan kuasa makhluk lemah, lepas tu tak ada jaga diri dah. Lain lagu tu. Itu masuk dalam kata Jabariyah. Akidah Jabariyah ni makna semua Tuhan belaka, aku tak ada gapo-gapo pakai gi hanyut gitu. Jabariyah lagu tu. Yang ni. Banyak setengah-setengah saudara mara kita kecek lepas lah ni. Munggak takut kok COVID bukan tu. Makhluk lemah belaka, Allah yang kuasa. Ya betul, dalam hati kita semua ya. Semua dalam hati kita pergi Allah ya. Yang lain tak ada mempunyai kuasa gapo. Cumanya kita duk ada orang panggil tangga syariat yang kita kena jaga. Ni siapa periah hak COVID tu hai kuasa makhluk lemah. Siapa periah naik mutu naik kereta ya jaga break dia tu. Kerana break nampak tak akhir 2-3 minggu dah ni. Kena pergi tukar lah ni. Tukar apa? Tukarlah itu kain-kain break. Ada untuk makhluk lemah tu hai kuasa, tak usah tukarlah kain-kain break tu. Pakai dengan gitu naik kereta dengan tak ada break. Contohlah tu, kita buat contoh. Bukan nak murih. Nah, contoh nama bahaya nak murih pula tu. Contoh. Jadi dia letak setengah-setengah. Dah Allah Ta'ala kuasa belaka je nak makanlah nasi. Bangun pagi tak makan, tengah hari tak makan. Kena dia mau tak makan apa? Tuhan kuasa we kenyang tak makan pun tak makan pun Tuhan we kenyang. Tapi dah siapa pria gangguh tak berhenti gaduh 3-4 pria sehari. Tu contoh nak we nampak, bukan nak murih ni. Contoh. Nak we bahaya kata bak learning kita duduk dalam setanakan learning kena jaga diri. Sebab kita tak tahu ni. Kita tak tahu siapa dia sakit, siapa dia kena penyakit, kita tak tahu. Kena mengelak diri. Pakar-pakar selamatkan diri kita. Ini masuk dalam kata kita kena dengar nasihat-nasihat ahli khibrah. Ahli khibrah doktor tu lah, orang Chiao Chan. Dalam capak orang ni Chiao Chan bak ni, orang ni Chiao Chan bak ni. Maka kita tak reti cara penyakit, cara sebar lagu mana penyakit nak berjakit sesama kita, lagu mana cara dia. Kita tak reti, kita pergi dengar bomoh reti. Ya orang reti, capak orang ni reti kok ni, orang ni reti kok ni, tu hawi masing-masing. Bijak masing-masing tu hawi dah. Ini nasihat daripada bomo. Kita dengar bimbang-bimbang takut kalau penyakit kita itu bertambah besar dan akan merebak ke seluruh anggota badan yang boleh membawa kepada kesakitan yang akan akan memisahkan kita daripada segala jenis kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab matilah kita panggil. Bila kita tak jaga diri kita, kau sakit, kau teruk, kau berat, mati. Orang yang mati dengan sebab dia tak jaga diri ni bimbang-bimbang takut masuk dalam kata kita bunuh diri tu.
lari dengan Allah, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu capakkan diri kamu ataupun bawakan diri kamu kepada tempat binasa. Kita tahu dah kata dalam kawasan tu orang lekat COVID 34 orang lebih. Satu kluster kita panggil. Kalau ni kluster dia panggil. Kluster ni lagu mana kluster ni? Istilah kluster makna dalam ramai-ramai ni lekat COVID berlaku. Maka dia pergi sabar pula pergi orang lain kena berlaku. Ini panggil kluster lagu tu. Tiba-tiba di kampung ni banyak orang lekat COVID. Katakanlah 50 orang, 60 orang. Kita tahu dah. Tiba-tiba kita kaca juga masuk di kampung tu dengan tak ada jaga diri pun. Mes pun tak pakai, jaga diri pun kedok. Ini masuk dalam kata orang mencapak diri masuk dalam tempat binasa. Orang ni buat perkara larangan Allah. Bila yang mati ataupun binasa dengan sebab perbuatan dia ni, kata ulama orang ni membunuhkan diri sendiri. Bila orang bunuh diri sendiri, lagu mana hukum dia? Allah besar sangat dosa ni. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuhkan diri kamu. Tu hal lagi kata bunuh diri, bunuh binasakan diri kita, buat mudarat kepada diri sendiri, itu semua masuk dalam larangan Allah. Jaga-jaga. Maka hati kita ini merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni perasaan kita ni ke rasa gitu, ke berasa gini ni. Hati kita ni tempat Allah Taala memandang. Allah tilik kita panggil. Apabila ia berpenyakit adalah lebih mustahak lagi untuk mendapat perhatian dan lebih utama untuk mendapat rawatan yang rapi. Rawatan makna perubat cepat-cepat. Perubat yang orang panggil perubat yang cepat, perubat wis comel, perubat wis baik derah-derah. Jangan lock gitu. Nampak dah luka di kaki. Kan aku nampak baring hajar kaki tu, balik tu marang. Parana tak ada berubat-ubat belah gitu. Biasa aku nyahingga diri tu tak boleh. Tak boleh kena perubat. Perubat. Nabi suruh perubat. Dan mengubati yang sempurna. Kena perubat. Cara kita perubat, cara kita kena perubat dengan hak sempurna. Perubat dengan cepat-cepat dan perubat cari ubat hak sempurna. Ubat hak halal lah, jangan cari hak haram. Nabi kata tadawaw wala tatadawa biharam. Perubatlah tapi jangan perubat dengan secara haram. Perubat dengan secara haram lagu mana? Dia minta air di tok cah. Perubat secara haram tu lagu tu. Ada orang Melayu kita pergi minta air penawar di tok cah. Tok cah bubuh dalam tu dia kena puak walau ubat lain belana lagi. Lebih pada tak ada jalan. Gitulah cara kita nak tahu penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa hati kita ni, perasaan hati kita macam-macam penyakit. Lalu tu kita baca sikit lagi dah supaya kita masuk di dalam banyak lagi ni nak masuk dalam pengajaran hadis yang pertama ni. Muqaddimah, duk baca oleh muqaddimah 4 muka dah ni. Lebih kurang ni 4 muka. Jadi kita sikit lagi, tambah sikit lagi deh. Baca dalam 10 minit lagi. Cuba renungkan begitu besar perhatian yang kita berikan terhadap tubuh badan yang kasar ini sungguh. Bila sakit sikit cepat-cepat kita berubat, cepat-cepat kita cari bomo, cepat-cepat kita tanya orang ubat mana, membeli ubat mana, pasal ke mana ratik memakai ubat dengan bomo tu. Cepat-cepat dah ni. Cepat-cepatlah kita cari jalan, cepat-cepat kita tanya orang. Walaupun hanya sedikit ya penyakit yang mendatangkan menghinggapinya, sikit penyakit. Nyakit dia jadi lengoh sehari dua ni, jadi lengoh lah tubuh, jadi rasa mana sakit pinggir sikit ya, berjalan boleh berjalan cuma lengoh dia jadi sakit orang tu pun tanya orang ada ke tak ubat cuk pun tak apa, jadi lengoh ni sehari dua ni sikit ya, mari kena tu. Kita pasti akan segera membuat rawatan. Kerana apa? Kerana takut mati yang menyebabkan kita terpaksa meninggalkan segala kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Sudah takut mati. Kerana kita lalu nampak tu kita umur baru 50 ni tak berubat. Kalau 70 80 tu boleh banyak juga. Kita panggil atau umur banyak dah, puas dah hidup dunia. Ni umur baru 50 tak boleh. Kena cari-cari ubat tu, segar-segar sikit. Bimbang apa? Bimbang takut mati. Walah mati tu takut secara mana pun lari tak lepas. Mati dah kau. Sebab apa? Sebab bila mati kau tinggal habis.
segala kelazatan dunia, duk boleh naik kereta makan angin pergi mari tak ada dah lah. Boleh pergi mari, boleh makan sedap-sedap, jalan situ jalan sini, buah situ buah sini, habis lah. Habis masa dah tinggal kelazatan dunia, habis lah. Kebahagiaan dunia tak ada lah. Maka betapa kita tidak mahu mengambil berat, kata tuan pengarah. Hak tak ni, hak nyakit badan, nyakit zahir, cepat-cepat kita perubat, bimbang takut mati. Bimbang takut kamu hurang dalam kubur. Lalu tu betapa, makna balas mana kita tidak mahu mengambil berat dengan penyakit yang menghinggapkan di dalam hati. Penyakit hak duk lekat dalam hati kita ni. Hinggap-hinggap mana duk lekat dalam hati kita. Duk kejak kau dalam hati kita. Yang jikalau kita biarkan dan tidak mahu membubat rawatan, kita lock, kita tak saya perubat, kita bukan hanya sekadar terpisah dari kelazatan dan kebahagiaan yang bersifat sementara, tetapi makna bahkan kita akan terpisah daripada kelazatan syurga. Orang bawa nyakit mati di akhirat sana, nyakit hatilah. Nyakit hati dengan makna kan? Deki nyombang, budah marah, ada hati apa kata hati tak baik, hati tak baik. Ada cita-cita nak merosakkan orang ni, hati tak baik. Mati lagu ni tak ada dapat kebahagiaan di akhirat. Maksud bahagia akhirat yakni syurga. Kita hodok perubat bimbang takut nak tinggal mati dunia ni, kita duk saya nak tinggal kereta pasal kereta baru beli. Matinya aku kereta tak habis sore lagi, kereta paidan lagi, tak puas lagi naik kereta, perubat. Sebab bila perubat segar molek, sihat molek, boleh naik kereta panjang, kita sayangnya kereta kita nak naik sedap lagi tu. Tapi bila mati yang kita tak perubat hati kita ni, syurga tak boleh. Allah, apa tak boleh syurga hidup mana weh? Ni maklum lah, hidup dek nung lah, hidup satu tempat lagi hak nyalo-nyalo tu. Bila tak boleh syurga. Ini habis tu kata, hak dunia sama tara ni pun kita saya dah apatah lagi. Kita berpisah dari kelazatan syurga yang kekal abadi itu. Syurga tempat kekal abadi selama-lama, tak klik mari dah. Dan sudah pasti jikalau seorang itu tidak berpeluang masuk syurga, ia akan diheret akan diheret dan dicapak ke dalam api neraka. Na'udzubillah wal iyazu billahi min zalik, yang sangat dahsyat, teruk. Ada api neraka sangat dahsyat, sangat teruk, dan lagi pula dah mengerikan itu. Allah, ngeri ni kita panggil apa? Perit, gerung kita tengok. Contoh gini ya, kita tengok orang kena bunuh, takut tau. Kita tengok satu klik ni, tekah duk soho ISIS ataupun Daesh lebih kurang 2 tahun 3 tahun lepas. Yo kutik bedai dak mata lepong. Hak kena bedai dulu tu, hak ni tak kena bedai lagi ya tengok tu wasah hati gua nu. Allah. Pasal takut lagi, naling lagi, tak tahu lagu mana lah, kena pergi aku lagi. Ngeri, gerung. Hak tu mati dia tu, ada lagi satu negeri. Mana? Di akhirat. Belum tentu lagi syurga ataupun neraka tau. Ada pun dek nung bila siapa di akhirat masuk dalam neraka, habis jalan tau. Hak tu pong, hak tak ni, hak di dunia ni pong, ya pedih sekali tu ya sakit. Kena habis nyawa habis lah. Ada pun di dalam neraka Allah anu berpanjangnya. Azab berpanjangnya yang sakit dah. Sakit api neraka ni bukan sekadar bawah dak api, kiri kanan atas bawah pak dalam perut masuk. Tu tak tahulah. Ni na'udzubillahi min zalik, dahsyat. Dan neraka di akhirat sana sebut di dalam kitab-kitab, malaikat tarik tarik neraka mari, tarik dengan rata-rata. Sekali tarik, bunyi neraka ni sorok mengaung, bunyi tu, bunyi sorok gelegak tu lah. Balah mana mengaung benatai-benatai buah. Tiap-tiap kali mengaung, turun habis segala lutut-lutut para nabi, para rasul. Walah nabi rasul dah tu, nabi rasul turun lutut kenaling, terkejut dengan suara neraka, tergerungnya. Apa kita hak bukan nabi rasul, kita hak umat biasa ni, bukan orang lebih ni, tak ada amalan gapo pun, kita kehebat pun tak ada lah, mana gamuk-gamuk ni. Allah lah mana gamuk-gamuk. Oleh itu jaga-jagalah. Jaga untuk kita baiki hati kita lah ni, bersih hati kita melalui istighfar banyak-banyak. Kita pelembutlah hati kita, lembut hati kita. Cara lagu mana kita nak lembut hati kita?
Cara ialah ulama sebut utama kali kita suka beri makan kepada orang fakir miskin. Berilah makan ala qadar kita, tidak maknanya kata nanti beri banyak-banyak, beri makan. Jamu pagi-pagi kadang-kadang kita gitu bek kedai dak. Tu bek kedai nak beli tepung kerak kata ni. Beli tepung kerak. Betul lah orang ni kita kenal, orang fakir ni, orang susah ni. Nampak dia beli nasi kerabu, mari anak ya bertiga beranak. Kita tolong bayar weh. Itu pun masuk dalam kata kita beri makan kepada fakir miskin. Nasi kerabu pagi-pagi, orang susah-susah makan. Tak kira siapa beribu, 2-3 buku. Tebang-tebang terik-terik, 30 kok, 40 kok. Allah kita bayar. Dalam kita bayar tu, Allah lembutkan hati kita. Ini ulama beri satu, orang panggil di antara sabab kita nak melembutkan hati kita hak kerah ni. Hak kerah kerak ni, hak suka melaku dosa ni, banyak buat maksiat ni. Tak rasa gerung, tak rasa takut ni buat deraka kepada Allah ni. Oleh kerana kerah dah. Nak buat ke mana nak lembut Lembut ni bila Allah nak orang nasihat, kita dengar, kita pakai. Bila dengar benda-benda takut, rasa nak menangis, rasa gerung, rasa nak teriak, ngalir air mata mudah. Ni, kita nak tahu hati kita kerah ke hati kita lembut, tengok dia mengalir air mata mudah ke payah. Bila sebut bab neraka akhirat, rasa gerung ke rasa tak takut, rasa takut ke rasa tak takut. Mudah tak kita mengalir air mata untuk akhirat. Sebut hal neraka, sebut hal orang mati tak ada mengucap, rasa ke mana? Tu lah nak tahu hati lembut ke tak lembut. Kalau sebut hal neraka, Allah takutlah gerungnya ngalir air mata oleh kerana takut kepada neraka, itu menanda hati dia hati lembut. Ni cara kita nak melembutkan hati kita, suka beri makan kepada orang susah-susah, orang fakir miskin, orang susah kita kenal kadang-kadang le kampung kita, nak molek jiran kita ada makan, Allah dia boleh makuk boleh gapo, kita beri makan kepada orang susah. Amalan ini amalan yang melembutkan hati kita. Yang kedua, ulama kata amalan yang melembutkan hati kita, jumpa dengan anak yatim, paling tak ada usap pala anak yatim, paling kurang dah tu. Tapi jangan main gosok pala saja, berilah kodah-kodah kita boleh beri dekah dia 20 kop, beri boleh 100 biar makan aiskrim. Orang yang usap anak yatim, orang sia belah kepada anak yatim, ini salah satu di antara amalan-amalan yang melembutkan hati kita hak kerah. Hati kerah ni dengan hak akhirat payah nangis ni, orang nasihat payah dengar ni, semua anak yatim paling kurang rosak pala dia. Kerana ada sebut dalam hadis, mana-mana orang yang rosak pala anak yatim, Allah akan hapus dosa sebanyak mana rambut yang ada di atas pala anak yatim tu. Anak yatim ialah anak yang mati ayah, anak yang belum pada balik ayah mati, tu anak yatim. Kalau budak ni umur 17 dah, tak ada lah nama yatim. Malaikat dia tak nama yatim. Kerana aku nampak mu duk sebah, duk rosak kepala dia tu, dia tu umur 47 dah. Yang ni yatim ni. Kan? Dah mula ayah yang nama yatim. anak yatim tu tak adil lagu tu. Yatim dengan makna orang yang budak kanak-kanak yang mati ayahnya. Sebelum pada balik umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bila ayah mati tu adalah anak yatim, temu dengan dia, rosak kepala, sedekah duit ke dia. Ini masuk dalam kata orang ni beramal dengan amalan yang melembutkan hatinya. Hati lembut, bila hati lembut, mudah terima pengajaran, mudah terima nasihat. Temu cakap dengan anak yatim, rosak kepala cakap dah, duk kerah lagi. Tak rasa kerana lagi dengan nasihat pun tak masuk, dengan hak akhirat pun payah menangis. Lagu mana cara nak melembutlah hati lagi? Ulama kata banyak kita pergi ziarah kubur. Orang mati kita gilah hantar mayat sampai kubur. Tengok benda-benda gitu. Bila berlaku kematian dalam kampung kita pergi nawak dia, pergi tengok mayat dia. Moleknya kita mayat atas mayat, usung mayat pergi hantar kubur. Boleh kita sendiri juru sambut mayat awak masuk lalia. Masa tu kita boleh tengok Allah, orang ni masa hidup atas dunia hebat sangat, kaya raya sangat, megah sangat, tamneng tinggi sangat. Siapa punya mati tak ada perkara boleh bawa aku diri wang masuk di dalam lihat. Tengok Allah keadaan dia, susah payahnya. Begitulah lebih kurang malam ini ibu ayah, supaya kita boleh amal. Antaranya amalan yang melembutkan hati kita ialah beri makan kepada orang susah. Banyak kita susah pada anak yatim, dan kita pergi ziarah orang mati ataupun pergi ziarah kubur untuk melembutkan hati kita. Jadi malam ni lebih kurang malam ni sekat ni dulu kita buatkan. InsyaAllah kita temu pula dah pada esok. Malam ni sekadar ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.